Baik, insya-Allah. Okey, kita sambung sikit lagi dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dulu. Maklais, saya lupa. Supaya majlis kelas kita ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Fatihah. Bismillah. Shiratal mustaqim. Okey. Macam itulah cerita dia, kita sambung balik Beri saya turun. Okey. Kita sambung balik. So, habis PM baru nak mencari Tuhan. Kan? Siapa nak bagi kita Chan? Masa mengaji sekolah dulu, tak ada belajar bahasa Arab. Kan? Bila dapat hidayah ni, kita rasa macam nak belajar agama lah. Untuk belajar di IPT, kan? Belajar agama. Siapa nak ambil kita? Kita tak ada bahasa Arab. Saur pun tak ambil. Kan? Tak ada basic pendidikan Islam yang asas, yang lebih-lebih masa dekat sekolah. So, tak ada orang nak ambil saya belajar. Yalah, macam Usin contohnya, wajib bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris saya okey, tapi bahasa Arab tak ada. Tak boleh masuk. Kan? Saya pun jumpalah KPBKL ni. Kan? Dulu nama dia Institute Professional Baitul Mal. KPBKL, dia offer macam Islamic Study ni, diploma pengurusan haji dan umrah. Lepas tu dia punya requirement tak payah nak kena apa? Kan? Tak payah nak kena ada bahasa Arab. Alas, 3 kredit boleh masuk. Saya pun okeylah ni. Dah mungkinlah. Dan kita pun peluang untuk belajar agama. So kita pun masuk. Masuk alhamdulillah. Saya pun masuk belajar di KPBKL. Kemudian nak cerita tentang saya punya rezeki. Okay. Saya cakap ni bukan bermakna macam ni. Saya nak cakap bahawa saya punya rezeki mungkin lebih dari dalam bidang diploma pengurusan haji dan umrah ni. Mungkin lebih rezeki saya daripada kawan-kawan yang lain. Nanti lagi saya ceritakan kenapa. So kawan-kawan yang lain mungkin dia ada harta yang banyak, anak orang kaya ke, dia ada keluarga yang memahami dia ke, dia dapat kerja awal ke. Maksudnya rezeki Allah Ta'ala macam-macam, banyak kan. Tak. So saya punya rezeki mungkin Allah Ta'ala bagi lebih dalam industri. Sebab apa saya ceritakan? Bermula praktikal. Lepas ni lah macam korang, insyaAllah. Lepas ni kan, SEM 7 kan. SEM 7 saya praktikal di sebuah syarikat. Dia nama Hannah Travel and Tours. Okay, Hannah Travel and Tours. Kalau nak praktikal, cubalah tanya-tanya. Dia ambil lagi orang kan. Hannah Travel and Tours, dia bagi tahu lepas praktikal kan 4 bulan kan. Dah siap-siap semua dokumen. Saya pun tak ada tempat industri sebenarnya. So bila ada kawan bagi tahu, jomlah kat sini. Dan saya pun dah biasa, familiar dengan kawasan Subang Jaya tu, pernah duduk sana. So, dapat praktikal. Alhamdulillah dapat. Dulu praktikal memang susah lah. Dengan makan nanti nak cerita ni, untuk akan dapat paling basic pun, paling banyak pun mungkin 300. Ada company yang ihsan yang baik sikit, mungkin lebih kurang daripada 300. Terima je lah. Kan? Ada je company yang tak bagi. Lagi kesian, cari betul-betul company yang okey. So, bila dah praktikal semua, alhamdulillah, company ni pula dia berminat untuk terima saya bekerja. Okay? Ada tahu ramai kawan-kawan kita yang lain, lepas habis praktikal, company tak layan dia nak macam mana. Kan? Itulah rezeki masing-masing. Entah pointer 4.5 pun ada, 4.5. Pointer maksudnya banyak pun. Kalau company tu tak nak, pergi makan. Maksudnya kalau tak nak, tak nak. Kan? Apa dia, Latif? Biasa 5.0. Musik, okey. Masya Allah. Tabarakallah. Kan? Maksudnya banyak macam mana pun pointer, kalau company tu tak nak, kalau tak nak, bukan rezeki. Tapi company ni nak terima saya. Dia nampak potensi kot. Entahlah. Tak tahulah apa yang bagus sangat.
mungkinlah memang dia nampak potensi. Kemudian dah diterima bekerja, macam 1 bulan 2 bulan lepas tu saya pun dah dengar-dengar bos ni dia nak cari seorang yang menjadi pegawai operasi di Mekah dan Madinah. Dia nak pegawai ni dia nak duduk sana. InsyaAllah. Dia dengan baru cerita dia kan, baru je dapat hidayah semua. Yang bahasa Arabnya tak ada basic. Company tu pun company yang baru. Faham tak? Company baru, tak ada pengalaman. Sebab tu dia boleh bagi pangkat. Pangkat maksudnya dia boleh bagi jawatan kat saya. Operasi umrah. Sebab dia pun tak ada staff yang lain. Dia pun baru nak uh, hire orang. So saya lah orang tu. Walaupun saya zero. Berat tawaran Masya Allah. Rah manager. Dia kan. Dalam keadaan tak tahu. Kita belajar. Rezeki saya macam tu. Saya cerita kenapa saya lebih daripada orang. Pasal pada ketika ini, kawan-kawan, saya boleh cakap kawan-kawan saya belum dapat tawaran yang sebegini. Sebabnya saya uh, orang kata apa, sebab company tu baru, dia baru nak start up. Company lain dah lama start. So, dia dapat peluang. So, kawan-kawan yang lain masa ni, saya dah nak fly ni. Saya dah nak jadi pengurus operasi di sana. Pada tarikh 1 bulan 11 2018. Kawan-kawan saya masih lagi kat sini. Maksudnya masih lagi jadi staff pegawai eksekutif pemasaran. Nama hebat tapi sebenarnya buat sale dan marketing. Kan? Dan company ni sangat baik lah. Dia memang company yang baik. Yang nak praktikal mungkin boleh try untuk minta di sana kan. So, pergilah saya sebagai seorang operasi umrah. Umrah je company saya dia tak ada buat haji. Nanti kita akan cerita kenapa. Ada company yang dia muassasah, dia layak untuk orang pergi haji. Okay, yang bukan muassasah dia tak boleh. Macam mana nak jadikan company tu muassasah? Ada dia requirement dia. Okay. So, saya pun jadilah seorang pengurus operasi. Okay. So, saya punya tanggungjawab ialah semua yang berada kat sana. Jemaah sampai di airport, saya kena standby dengan bas. Hotel dah siap booking semua, dah siap susun. Maklumat semua dah dapat, visa semua dah print. Semua kerja saya. Sampai di hotel, nak macam mana, nak makan dulu ke, nak bagi kunci dulu. Semua kerja saya, itu tu memang tak boleh buat. Kan abang, saya beritahu. Saya dapat nombor kontak driver bas. Kan? Macam mana ni? ID, kerja, nama kerja, telefon. Buat apa ni? Esok Jumaat nak sampai. Kan? Mula-mula memang tak tahu. Kita pun kalam Arabi. Tak cakap Arab. Tak boleh cakap Arab lagi masa ni. Macam mana nak buat kan? Yang driver ni ada je yang Indonesia pun ada. Tapi kalau tak jumpa Indonesia, nasib tak baik. Macam first dulu tak ada pun driver Indonesia. Semua Pakistan, ada yang kalau dapat yang Sudan, lagi. Memang full cakap Arabnya. Pandai-pandai lah sendiri. So masa tu adalah ustaz. So yang kali kedua tu dah tak ada ustaz. Saya buat macam mana? Sepagi kan sarapan kan. Kat reception, bukan reception, mat'am, hotel punya tempat makan tu kan dia punya manduk, dia punya pegawai tu kan ada kan. Cakap bahasa Inggeris, can you speak with driver? Tell him to come here, cakap kan. Turun suruh dia datang. Dia pun cakap bahasa Arab. Kat mana sekarang ni? Turun syariah ajiat, tahtil haram semua. Bawah haram, masuk kanan, okay. Settle. Lepas pun datang. So dekat sini kita belajar. Memang saya belajar sendirilah. Semua benda zero. Company zero, saya pun zero. Bayangkan macam mana. Masa tu saya pakai visa business. Antum bayangkan visa business ni setiap bulan kena keluar daripada Saudi. Kena pergi Jordan ke pergi Mesir. Kalau ada jemaah time tu nasib. Kena pandai-pandai. Memang ada satu kali, ada 2-3 kali tu. Pergi tu, memang pergi masuk dalam Jordan tu pukul 4.30. Flight je lagi pukul 5.30. Memang rushing. Memang pergi tu nak dapatkan job je. Nak dapatkan job je. Dia memang kalau pakai visa business, kena keluar every month. Kena roh air je.
Maksudnya nak kena dapatkan job tu. Macam itulah saya punya orang kata apa, pengalaman. Tu nak ceritanya, masa saya dah master dekat, masa dah jadi pengurus, kawan-kawan saya mesti buat sale di Malaysia. Okay? Masa saya dah master di Mekah, kawan-kawan saya baru jadi staff yang satu kali datang ke Mekah. Masa saya dah level lain dah boleh booking bas sendiri, eh, dah boleh bawa pergi Taif. Saya urus sendiri, bas, surat kebenaran, semua saya buat sendiri. Sendiri kira ni dah dekat hampir setahun kerja lah. Kawan-kawan saya baru nak start uh, duduk di Mekah hari. Bila dah tahun kedua saya dah buat lagi boleh macam-macam, dah jual rumah semua. Ha, dah power lah maksudnya. So kawan-kawan saya baru nak jadi staff yang macam saya, yang duduk sebulan. Ini bukan riak ini bukan riak. Tapi kalau riak pun kita orang biasa, kalau tak riak ni wali kan. Wali akhlak sah kita riak lah biasa. Maksudnya bukan nak riak. Saya nak tunjukkan ada rezeki yang macam saya. Okay? Nak dapat macam ni bukanlah susah sangat sebenarnya. Ha, mesti ilmu sah. Saya bukan susah sangat. Saya cerita kat kamu semua kan. Saya punya pointer bukannya stuff. Kalau yang terbaik pun kan, poin 5 pun tak sampai, 3, 4 kurang lah. So macam korang sekarang ikut pointer kelas ikut pointer faham tak maksudnya? Maksudnya kelas A pointer dia tinggi, random bagus, insyaAllah. Saya ingat macam dulu tu tak IPB dulu macam mana, IPB KL kelas A tu, kelas A yang pointer 4 dan 4 hingga 3.6 kot. So kelas B Hakadah. Macam tu ke? Tak adalah, macam kesian lah kat orang-orang yang kelas bawah kan. Diorang pun rasa down, kawan-kawan pun sama syaitan juga kan. Boleh nak bantu langsung kan. Wah, bagus bagus. Bagus. Baguslah. So kita tak adalah macam, kita mungkin nanti ada budak ni pandai lah main dia lah. Macam tu kan. Kita pun dapat mungkin kawan yang baik. So nak cerita kat sini, saya bukan orang yang dekan every sem, bukan. Tapi rezeki Allah Ta'ala. Ini sebab kita baik, bukanlah baik. Maksudnya kita tak kacau orang. Saya tak kacau orang, tak buat khianat dengan orang, tak kacau perempuan. Saya baik dengan pesyarah, penting. Kita ikram dia. Ikram ni maksudnya kita tolong. Kita apa dia nak, kita baik dengan dia, selalu tanya khabar. Kata. Jadi orang yang macam tu, baik dengan pesyarah, maka insyaAllah rezeki Allah tu akan datang. Sebab pointer, sebab apa. Okay? Kena jadi orang yang maksudnya sekejap ya. Kena jadi orang yang baik kan, yang memberi astagfirullahaladzim, memberi manfaat kepada orang lain. Okay? So ada berapa lagi tak nak tanya pasal saya? Senang cerita, saya ni orang industri lah. Dah jadi dah bekerja. Tanya. Fahim, sorry. Saya lebih kurang korang je 20 ke 30 tahun. Saya jadi gelak Fahim. Saya jadi lah, bukan sebab saya pandai daripada korang, mestilah korang lagi pandai kan. Sebab sekarang ni dah random, bukan JKL kelas belakang semua ada kat dalam ni yang hebat-hebat, bijak-bijak, alhamdulillah. So itulah dikatakan jangan kamu tanya umur guru kamu, sah wala la.
supaya tak ada hilang hormat. Tak ada, maksudnya takut tahu umur cikgu, cikgu daripada aku. Dia pun pointer tak tinggi sangat, dia yang cakap lagi kan. Habis. Kita hilang hormat. Saya tak nak antum jadi macam tu. Jadi antum kena jadi orang yang hormat cikgu. Bukan sebab saya, bukan sebab saya ni Muhammad Zailani lah. Tapi sebab saya ni cikgu. Hormat je. Bila hormat, baik dengan cikgu, alas rezeki akan datang. Sebab antum nak dalih, saya dalih lah. Saya yang macam saya sebut tadi, apa yang saya buat itulah yang mendatangkan rezeki. Rezeki itulah yang Allah Ta'ala berikan. Sebab al-jazak min jinsil amal. Orang dia punya lafaz dia bermaksud setiap balasan itu bergantung atas perbuatan kita. Kan? Kalau kita buat baik, insya-Allah. Dan ada apa-apa lagi nak tanya? Tentulah saya ni orang industri, panggil untuk mengajar semua kerana most of the time nanti kalau korang masuk dalam industri, biasanya akan belajar umrah. So, PPKL dia asingkan umrah haji, lepas ni korang haji, dia banyak kita nak belajar teori lah. Dan ada juga dia punya urusan dia, operasi dia mestilah ada kan. So, the time belajar umrah dulu. Okay? Sebab yang umrah ni, saya cakap macam barat korang warm up dulu lah. Orang yang pergi Mekah, cerita orang ada lagi masih 9 minit ni, saya habiskan cerita-cerita je. Orang yang pergi Mekah, biasanya, most of the time, diorang akan masuk Madinah dulu. Ada yang dah pergi umrah sini? Ada? Masya Allah, rezeki korang. Masya Allah, bagus. Yang dah pergi kan? Dulu, tak ada. Pergi umrah masa yang jadi manager tu lah. Bang, hari sikit lah, first time. Okay. So, yang pergi umrah, Alhamdulillah, rezeki korang kan? So, bisa orang pergi umrah, masuk Madinah dulu. Siapa yang pergi umrah masuk Madinah dulu, dia akan tenang dari segi rohani dia. Sebabnya, bila pergi je Madinah, masuk Madinah dulu, dia tak rushing sangat. Madinah dia akan sampai malam, esok pagi subuh, kan? Ada tazkirah, lepas tu jalan-jalan sekitar Masjid Nabawi. So, macam tu dia punya warm up dia. Kalau orang apa, orang yang masuk Mekah dulu, dah lah daripada Malaysia dia tak ada exercise apa kan. Masuk Mekah, sampai-sampai Mekah, kena terus pergi buat umrah. Memang ramai yang keren kaki masa tu. Memang akan dapat berita punya ustaz. Suami saya ni ni okey okey sejak saya sampai. Akan dah. Akbar. Maksudnya korang umrah dulu, so orang macam warm up dululah. Sangat bagus lah. Lepas ni baru masuk yang berat-berat sikit. Haji. Sebenarnya tak ada beza pun. Banyak ke beza haji dengan umrah? Banyak ke beza Mina Muzdalifah? Ada bermalam. Kan tak pas Arafah. Arafah pun kita pergi masuk umrah nanti. Tak yelah pergi umrah. Arafah pergi kan, kita melawat je kan. Tak banyak beza pun. Semua dari segi pengurusan, umrah lebih banyak. Asyan, umrah dia setiap tahun. Salah tak? Setiap tahun ada. Haji, masa Zulhijjah. Kan? 1 bulan tu. So, masa dalam kawasan tu saja haji. Maksudnya dalam setahun mungkin sebulan, 40 hari. Urusan dia. Umrah, sepanjang tahun. Okay. Kata apa lagi ya? Okay, ada tafadhal. Soalan. Ya. Ah, hmm? Maksudnya yang ke sana. Siapa lagi? Okay. Ada lagi? Dia ada lagi. Kalau hantar seorang bos, okay. Kalau hantar maksudnya bos lah, hantar broker hotel.
Oh, entah nak pajak hotelnya, entah pergilah juga. Tu dan selain daripada Mutawif dan kawan. Okey, okey, baik, baik. Okay. Selain daripada tu, atas permintaan jemaah lah, ada je contoh jemaah ni uh, dia okey, satu jemaah 40 orang, dia sudah ada seorang pegawai dan seorang mutawif kebiasaannya. Dan kadang-kadang ada dua orang. Faham tak? Maksud antum kat sini, antum nak kata antum nak tanya ada tak jawatan-jawatan lain yang boleh pergi umrah juga, betul tak? Zulhazi, kan? Okey, lah atas rezeki kan. Selain daripada tu, saya boleh kata tak ada kot. Tapi ada yang macam yang saya nak cerita ni. Okay? Maksudnya, tiba-tiba ada satu jemaah ni, dia kata dia nak special. Ustaz, saya nak seorang staff yang boleh tolong uh, jagakan mak saya bila buat umrah nanti ataupun kata. Maksudnya semualah. Okay, apa dia akan buat? Dia akan bayar entah, maksudnya dia bayar kat company seorang lagi staff jaga mak dia full time. Ada je macam tu. So adalah rezeki yang macam tu. Selain daripada tu saya rasa tak ada kot. Biasaannya staff antara ramai dan tak ramai. Kalau jemaah ni macam Imras Travel, dia jemaah yang besar. Imras Travel, Al-Kiram, Andalusia, ni company-company yang besar, dia punya staff dah memang ramai. So bukan setakat satu orang. Kalau yang pergi sekali yang dengan jemaah mungkin seorang, tapi staff-staff yang lain yang berkeliaran memang ramai lagi. Maksudnya yang dah datang dengan jemaah ni tapi balik dia tak balik lagi, tunggu lagi jemaah lagi datang. Memang ada yang macam tu. Okay. Apa lagi soalan? Kita nak ayo ada. Saya punya junior kot hari tu. Praktikal dah dapat pergi dah. Okay. So, memang rezeki dia orang. Okay. So siapa yang sekejap. Okay, tangga gaji nak kita cerita tentang tangga gaji. Maksudnya kita cerita tentang basic lah. Berapa gaji yang akan dapat kalau kejurusan diploma dan orang kata diploma berapa gaji basic. So benda ni kita boleh kata tak tetap lah kan. Uh, ada company yang dia macam indah sikit. Maksudnya dia tak ada bagi yang special-special sangat. Gaji pun sikit. Ada juga company yang bagi gaji yang sederhana, ada juga company yang bagi gaji tinggi. Kan? Contohnya, saya punya kawan-kawan, dulu kan masa mula-mula kerja, saya macam 1,500 sikitnya. 1,500. Saya kerja di Hana Travel ni, 1,500. Saya rasa sikit. Dia offer uh, dia offer duduk di Mekah, saya dapat triple. Maksudnya banyak sikit lah. Okay. So bila balik ke Malaysia, saya dapat okay. Balik ke Malaysia, apa yang dijanjikan pada saya, company ni tak bagi tau. Dia macam janji A tapi dia bagi B. Faham tak? Faham tak? Janji A dia bagi B. Maksudnya janji banyak, sikit lah. So bila kerja yang tahun pertama tu, saya dah lah stres jugalah. Kita macam tak tahu kerja awal tu kan. Naknya berdarah hidung, faham tak biasa dengan cuaca sana. Cuaca sana panas. Air pun panas. Kalau mandi tengah hari, khalas. Jahannam. Punya panas dia. Tengah hari jangan mandi. Mandi pagi ataupun nanti malam. Sebab kat sana humidity dia tak ada tinggi sangat. Kalau korang tak mandi tu kan rasa macam biasa je. Bukan sebab pengotor apa tau. Orang Arab ni ada yang seminggu tak mandi pun ada. Tapi rasa biasa, kita tak berpeluh macam kita duduk kat Malaysia. Itu yang saya rasa. So, apa tadi kita cerita?
Apa dia? Gaji. Okey. Okey, gaji. Bila dah balik Malaysia, saya pun apa lagi kita ya, kita komplain lah kan. Kenapa bagi macam tu? Kan? Gaji macam ni tapi uh, company ni dia senang je. Ada orang yang hebat dia nasihat kat saya. Kita kalau nak kerja dengan company tu, kita kerja macam itu adalah company kita. Tapi kalau kita tak nak dah kerja kat situ, kita minta dia tak bagi, yang kita minta kata dia tak bagi, dia kata tak boleh, kita keluar dengan cara baik tanpa burukkan company. Senang tak? Kan? Kita minta, okey saya nak 4,000, itu janji 5,000, kenapa bagi 4,000? Contoh. Lepas tu dia pun bagi. Khalas. Kita kerja. Tapi kalau entah lagi dah 2 tahun lagi kerja, entah minta saya nak gaji saya 6,000, boleh? Jadi staff di sana. Dia kata tak boleh lah. Zailan ni, contoh Zailan ni tak boleh lah. Apa yang kita kena buat? Nak stay, tak nak stay, keluar dengan cara yang baik. Jangan burukkan company. Sebab industri kita ni, kecil je. Industri kita tak besar. Nanti pusing-pusing jumpa. Pergi mata fair jumpa balik. Kecil je. Okay? So gaji, kita pasal gaji tadi, dia dah balik Malaysia, saya minta apa yang hak saya dapat. So, dia pergi Mekah gaji tinggi, balik Malaysia dia naikkan lagi gaji saya. Basic saya 2,000. So, uh, bila saya rasa macam, kadang-kadang lah kita terasa sikit tau, gaji macam tu. 2,000 tu basic, kalau dah tolak EPF so jadi 1,700 je lah. Kan? Apa jadi, saya pun rasa macam sikit. Tapi bila tanya balik kan, kita jumpa kawan kita masa COVID tu, kau dulu gaji berapa? Gaji bagi 1,100 je. Basic. Kesian kat dia. Padahal dia tu orang yang antara yang power dah. Bila dah hujung-hujung tahun kedua kami kerja tu. Dia dah pandai urus visa. Dia dah bawa orang. Dia jadi staff di Mekah juga. Memang dia kena balun cukup-cukup dengan company dia. Dia je yang kena buat kerja. Dan dia bagi 1,100. Tu tak campak. Yang ni. 1,100 belum termasuk, belum tolak dia punya apa, SOCSO dan APF. Bayanglah berapa gaji dia. Mungkin adalah dia punya allowance dan sebagainya. Pergi Mekah biasa akan dapat allowance. Macam tu. Okay? Ada apa lagi tak soalan? InsyaAllah lepas ni kita jumpa lagi. Bukan sekali je. Lepas ni tak tahulah macam mana. Doakan saya ya. Dapat mengajar, dapat kongsi dengan korang yang terbaik insyaAllah. Okay? So, soalan. Okay, lepas ni saya nak bagi tahu sikit. InsyaAllah kalau ada apa-apa arahan saya bagi dalam Google Classroom boleh insyaAllah bagi dalam Google Classroom macam biasalah kalau saya ada nak tunjuk CV ke nak tahu tentang quiz ke apa kehadiran semua kehadiran nanti isi saya bagi untuk kelas sekejap lagi. Baik, syukran. Nota-nota semua saya akan letak kat sini. Okay, kita bincang sikit tak medium apa yang kita nak guna masa kelas, pendapat korang macam yang mana yang lebih baik yang selama korang belajar dengan pensyarah-pensyarah kan, Ustazah Abad, Ustazah Asia, Ustaz Razi, siapa lagi, pensyarah-pensyarah semua, macam mana korang rasa medium mana yang paling best sekali? Cuba bagi jawapan. FB Live. Ya, yeah. FB Live sebab apa? Dia senang nak masuk. Betul, betul. Uh, betul sebab dia sama je, betul tak? Kalau macam saya buat Google macam ni, saya rakam, lepas tu saya upload YouTube. Tu mesti boleh tengok kat YouTube, betul tak? Tapi dia tapi dia menyusahkan pihak saya lah. Nak kena upload juga, betul tak? Nak masuk dalam YouTube, nanti korang pun tahan juga nak buka YouTube semua data kan.
So ada kelebihan dan kebaikan dia. Kita nak optimumkan, betul tak? Kita nak buatlah yang terbaik. Kalau boleh buat yang senang, kenapa nak buat yang susah, betul tak? So, uh, boleh tengok balik, uh, dia akan buat group lah kan, kalau Facebook Live kan. Buat group, lepas tu kita invite macam tu kan. So, orang lain tak boleh masuk live tu kan. Baik, baik, baik. InsyaAllah. Apa lagi ya kita nak cakap? Itulah bincang untuk medium next. Medium apa kita nak guna next class. Saya akan bincang kemudian. Ataupun awal-awal ni kita akan tengok juga. Orang mostly dekat mana sekarang ni? Dekat rumah sewa ke? Ke dekat rumah masing-masing? Kampung? Syed tu dengan siapa tu? Kawan? Boleh? Oh, rumah sewa. Kawan-kawan lah. Kawan, kawan-kawan IPB juga ke? IPB KL juga? Oh, 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 ya, ya, tadi. Betul tu. Baik, baik, baik. So, ada apa-apa soalan tak? Abang, kakak, ibu, ayah. Ustaz, maaf kalau ada ada yang masalah. Cik tu. Ustaz, maaf. Kalau FB ada yang masalah, dia jadi tak boleh buka. Ada yang masalah, eh? Maksudnya, dia masalah. Cuba cakap sikit, Romaisha. Kalau FB ada masalah. Masalah macam mana tu? Tak apa, dia nak type. Okay. Korang ada kelas ke lepas ni? Ada kelas? Pukul 10. Adalah gap sikit. Okay. Itulah. So, macam mana? Korang ada kalau guna FB, siapa boleh terangkan apa yang Romaisha ni cakap? Kalau FB ada masalah, dia jadi tak boleh buka. Dia jadi tak boleh buka. Cuma itu untuk apa? Untuk buat Google Meet. Oh, dia kena buka akaun baru lah. Pakai FB Mak. Syahrul. Oh, pakai FB Mak siapa? Astagfirullah. Yang pakai FB Mak orang ke apa kan? Kan awak cakap tentang Romaisha ke? Maaf, tak ada FB. Ada IG je. Oh, orang-orang sekarang tak ada FB lah eh. Saya tak ada IG. Jangan cari lah, tak ada. FB ada. Tapi dulu-dulu kan. Astagfirullah. Tak ada IG. Tak boleh. Ni pun dah banyak dosa lah. Nak tambah lagi. Apa nanti kita tengok macam mana. Saya rasa kelas besok eh, kita buat Google ni juga. Kan? Tapi saya rakam. Sama ada saya akan buat 2 akaun. Ataupun kita akan buat uh, 1 akaun. Siapa dulu dia masuk. Tapi saya akan rakam. Nanti saya upload di YouTube. Sebab kalau boleh saya nak ikutlah apa yang Ustaz Razim beritahu. Dia nak kita guna juga Google Meet. Dan dia nak saya upload kat YouTube. Kita ikut je lah. Kan? Ya. Baik. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih Bang Latif Zain. Betul juga tu. Kalau senangkan saya, kalau saya senang korang akan terus dengan cemerlang dan dapat kerja yang baik. Amin ya Rab. InsyaAllah ya. Saya tak nak masuk sangatlah tentang apa kita punya syllabus. Saya akan masuk sama nanti dengan kawan-kawan kita guide
FB Live atau si Medium esok. InsyaAllah saya akan dekat Google Classroom insyaAllah. Kata saja insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak yang kepada yang join ni. Korang memang supporting dan boleh orang kata dibawa berbincang lah. Okay. Terbaik Fahim. Fahim tu. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Saya pun mungkin ada kesalahan. So ada apa-apa kesalahan, saya minta maaf. Okay. Sama-sama. Hazim. Kalau kita ada salah silap, kita minta maaf. Kalau tak tahu, saya bagi tahu saya tak tahu. Kerana tak tahu pun sebahagian daripada ilmu. Dan saya akan cuba jawab. Okay. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Ya Akila. Assalamualaikum. Tafadhal. Kenapa lambat masuk kelas? Yang ada urusan Tak apa, tak apa. Ada yang baru masuk. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. It's okay. InsyaAllah nanti kita jumpa Akilah dan yang sesiapa yang baru masuk, yang baru sekejap je. Nanti kita jumpa esok, kita akan start belajar dan sembang lama sikit lah. Okay. Saya akan bagi kod kelas. Dah ada yang minta dah. Kod kelas hari ni ialah kena ada, biasa Syarah bagi kod kelas macam mana? Ada huruf, ada nombor macam tu. Tak kisah kot. Baik. Akan tak apa, saya bagi nombor Okey, ni kod kelas. Boleh tengok semua. Jangan lupa. Tafadhal. 6743. Okey? Yalla Taib. Mabsut. Okey semua? InsyaAllah. Korang tak ada sini yang macam ustaz-ustaz dulu belajar pondok ke tak ada Korang yang belajar pondok tu dia lebih baik daripada saya. Akmal Danish. Ayuh. Akmal Danish tak nampak dia punya muka kat sini. Oh ni. Oh, Masya Allah. Akmal Danish Okey, okey, okey. Oh, antara yang alim lah. Oh, tinggi dia. Okey, okey.